yang dikasihi Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang ini dapat lagi sama-sama kita meneruskan pengajian kita, iaitu pengajian kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Baik, katanya وَجَعَلَ فِيهَا قُرَّةَ عَيْنِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَرُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الدِّينِ. Dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati penghulu segala mursalin, yakni dijadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah akan Tuhannya di dalam sembahyangnya, dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Kita masih lagi dalam muqaddimah kitab Munyatul Musalli, yang mana Syekh Daud rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dalam muqaddimah kitab Munyatul Musalli, dia menyebut beberapa perkara yang berkait dengan ibadat sembahyang itu sendiri, yang mana kata Syekh Daud, Allah Ta'ala menjadikan di dalam sembahyang ini sejuk mata hati penghulu segala mursalin. Okey, apa maksud sejuk mata hati? Yang dimaksud dengan sejuk mata hati adalah ketenangan. Siapakah yang dimaksud penghulu segala mursalin? Yang dimaksud dengan penghulu segala mursalin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada hadis yang masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra." Aku adalah penghulu kepada anak Adam pada hari kiamat, dan aku tidak bermegah dengan martabat tersebut. Maka termasuklah anak Adam segala rasul. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu kepada segala rasul. Jadi Allah Ta'ala menjadikan sembahyang ini penyejuk. Maksud sejuk ni di sini maksudnya adalah tenang. Hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya adalah maksud daripada sebuah hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dan dijadikan ketenangan hati aku di dalam sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sembahyang, maka Allah Subhanahu wa taala bagi ketenangan kepadanya. Baik. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala bagi ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang? Tengok dia kata, yakni dijadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah. Musyahadah ni bahasa Arab, bahasa kita dengan memandang kepada Tuhannya di dalam sembahyang. Dia apabila memandang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sembahyang, maka di situ ada ketenangan. Nanti kita akan huraikan panjang, lepas ini kita baca sikit lagi, lepas tu kita akan huraikan panjang. Dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Di antara rukun agama Islam adalah sembahyang. Dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut perkara ini. Antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah." Dibinakan Islam di atas 5 perkara. Yang pertamanya adalah mengucap 2 kalimah syahadah, yang keduanya adalah mendirikan sembahyang. Wa ja'ala fiha jannatal 'ajilati lil muhibbin wa ma'dina asraril 'ashiqin. Dan menjadikan di dalamnya, dalam sembahyang, dapat lazat manis khidmat sembahyang yang menempati syurga yang disegerakan di dalam dunia bagi segala hambanya yang muhibbin. Jadi hamba hak yang muhibbin, hak yang kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meletakkan Allah Taala di dalam hati,
maka dia akan dapat mencapai kemanisan dalam sembahyang seolah-olah syurga telah disegerakan kepadanya. Untuk kita faham masalah ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan bincang daripada sudut sandaran dalil. Yang kedua kita akan bincang daripada sudut zauqi. Sekali lagi kita akan bincang daripada sudut zauq. Yang pertama kita kena bincang dulu berkenaan dengan sandaran dalil. Kita di dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan, mereka itu berada dalam nikmat. Okey, orang yang melakukan kebaikan, al-abrar, orang yang melakukan kebaikan, dia berada di dalam nikmat. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, dia menyebut bahawasanya orang yang baik berada dalam nikmat bukan hanya selepas daripada dia meninggal dunia, bukan. Bahkan perkara itu telah dapat dirasai oleh mereka di atas dunia. Orang-orang yang baik, dia berada dalam nikmat. Maksudnya Allah Ta'ala bagi ketenangan kepada dia. Nikmat yang paling besar sekali, nikmat syurga yang paling besar sekali adalah melihat, memandang kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nikmat dalam syurga terlalu banyak. Sehingga kan disebut dalam hadis, Allah Ta'ala telah siapkan kepada penghuni syurga ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Nikmat yang tidak pernah didengari oleh telinga, tidak pernah dipandang oleh mata, dan tidak pernah terlintas dalam fikiran seorang anak Adam, seorang hamba. Wa la khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah pun terlintas dalam hati manusia. Banyak sangat nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Di sana ada nikmat bidadarinya, makanannya, macam-macam nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada penghuni syurga. Tetapi di sana ada nikmat yang paling besar, yang mana nikmat ni tidak boleh dah nak banding. Ni hak yang paling besar sekali, iaitu nikmat memandang kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang paling besar sekali dalam syurga adalah memandang kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan mata kita ini daripada memandang kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila penghuni syurga telah masuk ke dalam syurga. Okey, pakat masuk dalam syurga. Ketika itu yaqulullahu tabaraka wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Taala kabarkan kepada penghuni syurga, turiduna an azida alaikum, munak dak aku nak tambah lagi kepadamu. Aku nak bagi lagi nikmat yang lebih besar lagi, munak ke tak? Maka penghuni syurga rasa pelik, ada lagi ke nikmat yang lebih besar? Maka lalu penghuni syurga kata, fayaqulun, penghuni syurga kata, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Bukankah mung telah mengseri-serikan, mencahayakan muka kami, memasukkan kami ke dalam syurga, menyelamatkan kami dalam neraka? Ada lagi ke nikmat yang lebih daripada itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayukshaful hijab. Maka Allah Subhanahu wa taala buka hijab di antara hamba Allah Taala dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim. Maka tidak diberi kepada mereka itu nikmat yang paling mereka itu suka berbanding dengan nikmat mereka itu dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dalam syurga yang paling besar sekali adalah nikmat dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu nikmat yang paling besar. Yang pertama, yang keduanya, di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang maqam ihsan. Dalam hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang mana Sayyidina Umar bin Al-Khattab menceritakan ada seorang lelaki mari berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajukan beberapa soalan kepada Rasulullah. Antara soalan yang dia ajukan kepada Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Cuba cerita kepada aku tentang ihsan. Baik, benda tu ihsan.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Mu beribadat kepada Allah seolah-olah mu melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil maqam ihsan. Mu beribadat kepada Allah seolah-olah mu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau sekiranya mu tidak mampu untuk melihat Allah, mu kena yakin bahawasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Okey. Orang yang beribadat, apabila dia dapat mencapai maqam ihsan, dia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat dia, maka pastinya dia telah mendapat syurga yang disegerakan di atas dunia. Baik, nikmat yang paling besar sekali hak yang diperolehi dan dimiliki oleh penghuni syurga adalah nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya nikmat tersebut juga dapat dicapai oleh penghuni dunia apabila mereka itu telah mencapai maqam ihsan. Baik, sebab itulah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika menafsirkan ayat innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik berada dalam nikmat bukan hanya selepas daripada dia meninggal dunia, bahkan di atas dunia mereka itu merasai nikmat yang Allah Ta'ala bagi ketika mereka itu beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada hari ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia mencari ketenangan dengan bermacam-macam cara. Manusia, ada orang mencari ketenangan daripada harta, ada orang mencari ketenangan daripada melalui melancong, ada mencari ketenangan melalui perempuan, macam-macam. Kita tak mau ceritalah hak yang halal ke, hak yang haram ke, hak yang tak maksiat ke, hak yang maksiat, kita tak mau ceritalah. Maksudnya macam-macam cara orang mencari ketenangan. Tapi mereka itu tidak mampu menjumpai ketenangan yang hakiki. Kerana ketenangan yang hakiki sebenarnya berada dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka telah mencapai maqam ihsan, maka ketika itu mereka telah mencapai syurga yang disegerakan, yang diberikan kepada dia. Baik, ini yang dimaksud oleh Syekh Daud Al-Fatani, wa ja'ala fiha jannatal ajilah lil muhibbin. Allah Ta'ala menjadikan di dalam sembahyang syurga yang disegerakan. Maksudnya syurga yang disegerakan, maksudnya nikmat syurga saat itu telah dapat dikecap oleh orang yang beribadat kepada Allah, tetapi dengan syarat dia mesti kena sampai kepada maqam ihsan. Golongan muhibbin adalah golongan yang telah sampai kepada maqam ihsan. Kerana orang yang kasih kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang telah meletakkan Allah Ta'ala di dalam hati dia. Setiap saat, setiap detik dia memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia muqaddimah kitab Munyatul Musalli, Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dia letak dalam muqaddimah ni perkara yang berkait dengan tasawuf. Jadi sebab itulah kita hurai melalui tasawuf. Kita hurai melalui cara hurai tasawuf. Baik, walaupun benda sembahyang ni sebenarnya bab fiqh, tetapi ruh sembahyang saat itu dia pergi kepada perbahasan tasawuf. Baik, dan tempat galian segala rahsia daripada bermacam-macam tajalli Allah bagi orang yang asyiqin, yakni rindu mereka itu akan mahbubnya. Di sana ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi nama sebagai golongan asyiqin, golongan yang asyik, yang rindu. Kita nak faham asyik ni, kita nak faham lah lagu mana, kita nak faham, tapi benda ni bukan benda comel, kita nak contoh je. Warna orang duk gila ke orang puang, warna orang puang duk gila ke orang lelaki, itu dipanggil asyik. Tu maksud orang asyik. Okey, tu asyik kepada benda yang fana. Hak ni kita nak cerita asyik kepada benda yang kekal. Asyik kepada Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap mereka yang ada di atas muka bumi ini binasa. Kalau asyik kepada perempuan, asyik kepada lelaki, semuanya asyik kepada benda yang binasa, benda yang akan rosak. Dia mesti kita kena asyik kepada benda yang kekal, kepada perkara yang kekal, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang asyik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sembahyang mereka dapat menggali bermacam-macam tajalli Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala bagi kepada dia. Allah Rabbi,
Maksud dia tajalli ni adalah waridat yang Allah Ta'ala letakkan dalam hati. Sebab tu kadang-kadang mari perasaan rindu ketika sembahyang, kadang-kadang mari perasaan takut, tu dipanggil dia tajalli yang Allah Ta'ala tajalli kepada dia. Tajalli ni Allah Ta'ala buka kepada dia. Kadang-kadang Allah Ta'ala buka sifat jalal, maka mari perasaan takut. Kadang-kadang Allah Ta'ala buka sifat jamal, mari perasaan kasih rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kalau kita tengok dalam surah As-Sajdah, Allah Ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Renggang lambung-lambung mereka itu daripada tempat tidur. Ini adalah kiasan daripada mereka itu hanya sedikit sahaja tidur pada waktu malam. Allah, bapa dia sanggup sikit tidur? Kok banyak dia beribadat kepada Allah? Kerana mereka telah mencapai maqam ihsan. Kita tidak akan tinggal tidur kita, melainkan benda yang kita akan dapat tu lebih kita rasa berharga daripada tidur kita. Kalau benda yang tak berharga mana, tak sampai gerak lah. Kalau tak berharga mana, tak sampai gerak. Sebab itulah kita dapati orang-orang muda, kalau kita setengah-setengah payah nak bangun gerak sembahyang subuh. Sebab mereka tidak memandang bahawa sembahyang subuh saat itu berharga untuk dia. Berbeza dengan orang tua. Orang tua tambah-tambah hak yang baru isah. Hak yang masa muda tu bahan lara, duk dah cor lama dah. Jadi kak tua ni baru isah, tengok amalan tak ada. Jadi apabila bunyi je orang dah orang bangun dah. Sebab ingat, ni lah bekalang aku nak mati lele dah. Berapa kali sesok napas dah. Orang tua kan berapa kali sesok napas dah. Mari duk tengok Allah tak ada amalan. Nak tidur macam orang muda lagi, bangun pukul 8.30, bangun pukul 9. Ada dah. Sebab mereka menganggap bahawasanya persiapan amalan untuk berjumpa dengan Allah benda yang cukup penting. Kerana dia tengok tak ada amalan ni. Ni kat tua ni baru isah ni. Tu mujur je. Tuhan nak beri tenaga. Kalau beri tenaga dah isah lagi. Ada orang lagu tu kan. Kalau gagah tak ada penyakit, tak apa jalan nak isah. Garik-garik hari kabak bukit lagi. Garik-garik hari dah sampai rumah lagi. Baik, tapi apabila Tuhan bagi sakit apa sikit, hak ni jantung, hak ni tu, hak ni, duk teringat ke mati, lepas tu duk teringat ke malang tak ada. Tak boleh main, kena siapkan amalan. Dah gambar subuh dia bangun dah. Segala tinggal tidur kerana melihat benda yang dia dapat saat itu lebih penting daripada tidur. Baik, begitu juga golongan hak yang sedikit tidur malam. Hak yang Allah Ta'ala cerita dalam surah As-Sajdah tu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Renggang lambung mereka itu daripada tempat tidur. Sebab dia mereka bangun tengah malam kerana mereka melihat benda beribadat kepada Allah jauh lebih mulia daripada tidur. Sebab tu dia sanggup tidur. Jauh dengan sebahagian daripada masyarakat kita. Oh, kalau tidur tak boleh kosek langsung. Oh, tak boleh kosek. Oh, kosek boleh balah. Oh, tak boleh main kalau bak tidur ni. Baik, sebab dia sebab mereka melihat bahawa tidur adalah lebih mulia daripada benda yang lain. Tapi kalau ajak pergi keloh ke, ajak tu rela lah, tak tidur pun tak apa. Sebab dia melihat benda tu lebih mulia. Sama juga dengan orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak cerita benda, tengok Allah Ta'ala kata tatajadafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka renggang lambung mereka itu daripada tempat tidur, yad'una rabbahum, mereka itu berdoa kepada Allah Ta'ala. Mereka itu beribadat kepada Allah khaufan wa tama'a. Okey, apa maksud khauf? Dalam keadaan hati mereka itu takut. Itu dipanggil dia, Allah Ta'ala telah tajalli kepada dia. Mari perasaan takut. Lepas tu wa tama'a, dalam masa yang sama mari perasaan tama', nak mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dipanggil dia, Allah Ta'ala tajalli kepada dia. Allah Ta'ala bagi kepada dia. Dia kadang-kadang Allah Ta'ala tajalli sifat jamal. Kadang-kadang Allah Ta'ala tajalli sifat jalal. Sifat jamal ni sifat cantik, sifat comel. Maka mari perasaan cinta, kasih, rindu kepada Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala tajalli sifat jalal, sifat agung Allah. Maka ketika tu mari perasaan takut. Baik, tu maksud tajalli. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katanya, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin. Maksudnya, dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad, pesuruh Tuhan sekalian alam. Dia yang kitab lama tu dia tak ada sekalian alam. Dia hamba guna pun kitab yang belum lagi ditahqiq. Baik. Sekalian alam, dia ada sekalian alam. Dan rahmat Allah.
Dia wassalah, selawat ni makna dia rahmat Allah. Rahmat Allah. Dan salamnya Allah atas penghulu kita. Maksudnya kedua-duanya dapat kepada penghulu kita. Siapa penghulu kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara benda yang kita biasa duk dengar, kita duk biasa duk sebut adalah berselawat kepada Rasulullah. Dan kalau kita perhati molek, duk tidur khutbah Jumaat lah. Kalau kita perhati molek khutbah Jumaat, bagi hak yang duk tidur. Kalau hak tidur memang dak dengar dah. Tiap-tiap minggu tu khatib tu suruh kita berselawat kepada Rasulullah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucaplah salam kepadanya dengan sebenar-benarnya. Tapi main hujung khutbah ni, khutbah panjang pula. Khutbah pula dok semangat mana slow je. Pak jalang pakat tidur. Hak duduk depan sengguk-sengguk. Jadi dak dengar dah hak belakang tu. Tiap-tiap minggu suruh berselawat kepada Rasul, suruh berselawat kepada Rasulullah. Okey, apa makna selawat sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa maksud berselawat? Allah Taala berselawat kepada Rasulullah, apa maksud? Maksud Allah Taala berselawat kepada Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala buat baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat ihsan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang besar kepada Rasulullah, menempatkan pada kedudukan yang tinggi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu yang dimaksud Allah Taala berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berselawat kepada Rasulullah dengan maksud kita berdoa agar Allah Taala memberi perkara tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia selawat kepada Rasulullah. Kalau kita nak bincang bab selawat ni, kalau kita bincang bab selawat ni, Allah Rabbi, sebenarnya panjang perbincangan bab selawat. Okey, makna selawat tu sendiri, makna salam dan kelebihan selawat dan salam. Selawat kepada Rasulullah antara zikir yang terlalu banyak kelebihan. Antara zikir yang terlalu banyak kelebihan. Sehingga kan di sana ada hadis ketika ada seorang sahabat Rasulullah, dia khabar kepada Rasulullah berapa banyakkah yang perlu dia jadikan selawat kepada Rasulullah dalam doa dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutlah banyak mana pun. Dia kata kalau aku jadikan sebanyak separuh daripada doaku selawat kepadamu, kata Rasulullah, bagus. Tapi kalau mu tambah, hak tu lebih baik lagi. Sampai kepada tahap dia kata, kalau gitu aku jadikan doaku untuk mu wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika itu akan dicukupi segala kemahuanmu dan akan ditunai segala hajatmu. Sebab itulah apa yang disebut oleh ulama antara kelebihan berselawat kepada Rasulullah, Allah Taala permudahkan segala urusan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu secara ringkas. Kalau kita nak sebut selagi kelebihan dia, cukuplah ayat yang Tok Khatib baca semua pada hari Jumaat ketika atas mimbar menunjuk terlalu besar selawat kepada Rasulullah. Allah Taala ketika ingin memerintahkan kepada kita agar kita berselawat kepada Rasulullah, Allah Taala cerita dia berselawat. Tengok Allah Taala katakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Taala nak memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Rasulullah. Maka sebelum daripada Allah Taala perintahkan kita supaya kita berselawat kepada Rasulullah, Allah Taala khabar bahawa dia sendiri dan para malaikatnya sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku, Tuhan sekalian alam, berselawat kepada Muhammad, begitu juga para malaikat aku sentiasa berselawat kepada Muhammad, maka jangan menganggap benda ni benda yang biasa. Bahkan benda ni adalah benda yang cukup mulia di sisiku. Maka aku bagi peluang kepadamu agar mu juga buat sebagaimana para malaikat aku buat, sebagaimana aku buat, iaitu mu berselawat dan ucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata dia rahmat Allah dan salam Allah atas penghulu kita. Nabi Muhammad adalah penghulu kita.
Dalilnya kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku adalah penghulu kepada anak Adam pada hari kiamat. Aku sedikit pun tidak bermegah dengan martabat tersebut. Yang mana Nabi Muhammad adalah pesuruh, utusan Tuhan sekalian alam. Jadi dia adalah utusan Allah. Maksud dia utusan Allah, maksudnya Allah Ta'ala memilih dia. Dari kalangan ramai-ramai hamba dia, Allah Ta'ala pilih dia. Dan Allah Ta'ala bagi wahyu kepada dia. Dan Allah Ta'ala bertanggungjawabkan kepada dia supaya menyampaikan kepada umat. Itu yang dimaksud utusan daripada Allah. Apabila dia utusan daripada Allah, ada benda yang dibawa daripada Allah Ta'ala. Maka apabila ada benda yang dibawa daripada Allah Ta'ala, maka ketika itu mesti kita kena ikut dia. Sebab itulah menjadi kewajipan setiap kita kena ittiba', kena mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau sekiranya kata oleh Muya Muhammad, kalau sekiranya mu kasih kepada Allah, mu kena ikut aku. Baik, kerana Rasulullah adalah utusan Allah. Jadi kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia juga memberi syafaat akan segala orang yang berdosa. Inna syafa'ati yaumal qiyamati li ahli al-kaba'ir min ummati atau kama qala. Sesungguhnya syafaatku pada hari kiamat adalah bagi umatku yang melakukan dosa besar atau kama qala. Baik. Pada hari kiamat. Jadi syafaat Rasulullah pada hari kiamat banyak. Cuma syafaat yang paling besar sekali adalah nama dia asy-syafa'atul 'uzma. Itu syafaat yang paling besar. Itu tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain melainkan hanya kepada Rasulullah. Syafa'atul 'uzma ketika manusia berada di padang mahsyar pada mauqif, maka masing-masing mengharapkan cepat perhitungan amalan. Siapa ke orang hak yang kafir, orang hak yang banyak melakukan maksiat, kerana dok tahan sangat duduk di padang mahsyar, teruk sangat dia kata biarlah neraka-neraka lah sebab tak tahan. Dia ingat bahawasanya berpindah kepada neraka ni lebih mudah berbanding dengan duduk di padang mahsyar. Rupanya dalam neraka lebih teruk lagi sampai kepada tahap tu. Maka ketika tu disebut dalam hadis hadis berkenaan dengan syafaat, hadis yang panjang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka para manusia pakat pergi jumpa dengan Nabi Adam, jumpa dengan Nabi ni, semua Nabi tidak mengatakan nafsi-nafsi, melainkan apabila dijumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala beri syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dipanggil syafaatul 'uzma. Dan banyak lagi syafaat-syafaat yang lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kepada umat dia. Antaranya adalah di sana ada orang yang lepas daripada timbangan amalan, ternyata amalan kejahatan lebih baik, lebih berat daripada amalan kebaikan. Maka keputusan dia adalah neraka dulu bagi orang-orang tersebut. Maka Rasulullah bagi syafaat ke dia sehingga dia tak masuk dalam neraka, akhirnya masuk dalam syurga. Dan ada juga orang yang Rasulullah bagi syafaat dapat masuk syurga tanpa hisab. Ada juga orang yang telah masuk dalam neraka dah, Rasulullah bagi syafaat, maka Rasulullah mengeluarkan balik dia daripada neraka. Dan ada juga orang yang menjadi penghuni syurga tapi duduk syurga yang tingkat bawah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi syafaat sehingga boleh duduk pada tingkat yang tinggi. Dan semua syafaat yang hamba sebut saat itu semuanya mempunyai sandaran daripada hadis-hadis yang sahih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi at-tahirin salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin. Dan atas segala keluarganya minta Allah Ta'ala berselawat, maksudnya memberi rahmat serta memberi salam kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia keluarga Rasulullah ataupun al-Rasulullah, dia ada dua kata ulama. Yang pertamanya pada maqam doa, pada tempat doa, dia seluruh orang Islam. Seluruh orang Islam adalah al-Rasulullah. Kerana al dalam bahasa Arab dengan makna pengikut. Dengan dalam bahasa Arab al dengan makna pengikut. Alun Nabi dengan makna atba'un Nabi. Jadi ketika dalam maqam doa minta Allah Ta'ala beri rahmat dan selamat kepada keluarga Rasulullah dengan makna kepada pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk kita semua. Baik, okey, itu yang pertama. Yang keduanya al-Rasulullah fi maqamiz zakah. Pada maqam zakat, itu adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Maksudnya anak cucu kepada Hashim dan anak cucu kepada Al-Muttalib. Kita tak fahamlah benda anak cucu Hashim
anak cucu Al-Muttalib kita tak faham, melainkan apabila kita cerita nasab Rasulullah, kita kena cerita keturunan Rasulullah baru kita faham. Okey, ambil cerita secara ringkas. Kita cerita secara ringkas. Rasulullah nama dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Okey, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Di Abdi Manaf ni dia ada 4 orang anak lelaki. Yang pertamanya Hashim, yang keduanya Muttalib, yang ketiganya Naufal, yang keempatnya Abdu Syams. Okey, ini 4 orang anak lelaki dia. Baik. 4 orang anak lelaki ni masing-masing ada keluarga. Hashim ada keluarga, maka keluarga Hashim dipanggil Bani Hashim. Anak cucu dia panggil Bani Hashim. Muttalib ada keluarga. Keluarga dia ada keluarga. Muttalib ada keluarga dia, maka anak cucu dia dipanggil Bani Muttalib. Okey, benda lagi. Yang ketiganya adalah Naufal. Naufal ada anak cucu dia, maka dinamakan dia Bani Naufal. Yang keempatnya adalah Allah Rabbi. Yang keempatnya Abdi Syams. Maka ada anak keluarga dia, maka dinamakan Bani Abdi Syams. Okey, Rasulullah daripada Bani Hashim, daripada kau ni. Daripada Bani Hashim. Baik, Rasulullah daripada Bani Hashim. Satu ketika dalam satu peperangan Rasulullah dapat harta ghanimah. Maka Rasulullah dapat harta ghanimah, ada bahagian Rasulullah daripada harta ghanimah tersebut. Maka Rasulullah bagi kepada Banu Hashim. Rasulullah bagi kepada Banu Hashim. Jadi apabila Rasulullah bagi kepada Banu Hashim, jadi jelaslah Rasulullah bagi kepada keluarga dia. Tiba-tiba Rasulullah bagi juga kepada Banul Muttalib. Oh, jadi bermakna Rasulullah bagi keluarga dia yang lebih tinggi, lebih ramai. Okey, Rasulullah bagi kepada Banul Muttalib. Maka Banu Naufal dengan Banu Abdi Syams mari jumpa dengan Rasulullah. Sayyidina Uthman daripada Bani Abdi Syams. Baik. Jubair bin Mut'im, tak silap ingatlah, saudara daripada Bani Naufal. Jadi dia bagi jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah memberi kepada Banul Muttalib, tapi mu tidak beri kepada kami, sedangkan kami dengan Banul Muttalib adalah satu martabat nisbah kepadamu, wahai Rasulullah. Jadi kalau mu bagi kepada Banul Muttalib, kami nak juga Kata Rasulullah, innama Banul Muttalibi wa Banu Hashim syai'un wahid. Hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Sesungguhnya Banu Hashim dan Banul Muttalib adalah suatu yang satu. Jadi apabila Rasul kata Banu Hashim dan Banul Muttalib adalah suatu yang satu, maka Imam Syafi'i faham daripada hadis ni, kalau sebut keluarga Rasulullah daripada yang dimaksud keluarga Rasulullah yang mempunyai pertalian darah dengan Rasulullah adalah Banu Hashim dan Banul Muttalib. Di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sedekah tidak sepatut untuk keluarga Muhammad. Zakat tidak boleh untuk keluarga Muhammad kerana zakat itu adalah daki kepada harta manusia. Okey, yang siapakah yang dimaksud dengan keluarga Rasulullah yang tidak boleh ambil zakat ni? Kata Imam Syafi'i adalah Banu Hashim dan Banul Muttalib. Itu kita katakan keluarga Rasulullah pada maqam zakat lain daripada keluarga Rasulullah pada maqam doa. Pada maqam doa, kerana doa dituntut kepada kita agar kita mengumumkan doa. Kita tidak mengkhususkan doa. Maka sebahagian ulama menyebut keluarga Rasul pada maqam doa adalah pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu secara ringkaslah. Secara ringkas. Dan segala sahabatnya. Jadi minta juga Allah Taala memberi rahmat dan keselamatan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan segala ikutannya termasuklah kita. Cuma kejap, dia itratihi ni sebenarnya adalah anak cucu dia. Baik, segala ikutannya daripada anak buahnya, anak cucu dia lah, yang suci mereka itu. Sebab anak keluarga Rasulullah suci. Dalam Al-Quranul Karim, wa yutahhirakum tathira tu. Amba lupa depan sikit. Allahu Rabbi. Ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Amba lupa ayat depan sikit. Kan ya? Tak dengar. Biasa dalam tahlil orang baca rasanya biasa. Yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Tu maksudnya Allah Taala membersih menyucikan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia bagi perkataan at-tahirin. Salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin, sebagai akan rahmat dan salamnya yang berkekalan keduanya hingga kepada hari kiamat.
Yaumiddin, hari pembalasan, iaitu hari kiamat lah. Katanya wa ba'du fa'lamu ya ma'asyiral muslimin waffaqana Allah wa iyyakum wa alhamana rusydana wa a'adzana min syarri anfusina. Ni kata Syekh Daud. Ada pun kemudian daripada itu, wa ba'du, ada pun kemudian daripada itu. Kita kalau kita tengok kitab-kitab lama dan kitab-kitab baru sekalipun, dia ada perkataan wa ba'du, amma ba'du, makna sama lah. Lepas tu gitu juga kalau kita dengar Tok Khatib baca khutbah pun ada juga amma ba'du, wa ba'du, amma ba'du. Siapa ke dulu pun masih ingat masa ceramah-ceramah dulu, kita ingat dengar ceramah-ceramah dulu ada siapa wa ba'du, amma ba'du. Masa kecil-kecil hamba ingat kan? Masa kecil-kecil dulu benda kita dengan kawan-kawan, dengan anak beranak kita, dengan sepupu-sepapak kita. Ceramah kali. Ceramah tu wa ba'du, amma ba'du. Aku je ingat, orang lain tak ingat pun. Amma ba'du. Jadi sebenarnya benda wa ba'du dan amma ba'du. Yang pertama sekali jelas makna dia ada pun selepas daripada tu. Maksudnya dia buat mari muqaddimah, lepas tu kata lepas tu ini cara bab lain pula. Dan kita orang tua-tua cakap kan, jadi sekian kita ada muqaddimah dia, lepas tu kita masuklah kepada benda yang kita nak kabarnya. Tu sebenarnya perkataan wa ba'du. Wa ba'du ni adalah satu kalimah yang didatangkan untuk memberitahu bahawasanya kita ingin berpindah daripada satu benda kepada benda yang lain. Okey, tu maksud wa ba'du. Baik. Perkataan wa ba'du ataupun amma ba'du ni yang kita duk dengar orang duk baca dalam khutbah, dalam kitab-kitab duk sebut tu, sebenarnya itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul dalam khutbah dia Rasul sebut wa ba'du. Dalam tulisan surat dia Rasul sebut amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, hak yang boleh kita contoh tu, hak yang kita ingat, kita boleh buat khabar. Ketika Rasul hantar surat kepada Hirakla, kepada Raja Rom, Rasul tulis dalam surat tersebut Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibn Abdullah wa rasulihi, min Muhammad ibn Abdullah, min Muhammad bin Abdullah wa rasulihi, atau min Muhammad Abdullah wa rasulihi ila azimir Rum Hirakla. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'd aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Okey, tu surat lagu tu bunyi. Baik, dalam surat tersebut kata Rasulullah, surat ni datang daripada Muhammad, yang mana Muhammad ni adalah hamba Allah dan utusan Allah. Lepas tu kesejahteraan kepada mereka yang mengikut petunjuk. Adapun selepas daripada itu, hendaklah kamu memeluk Islam, mu akan selamat. Kalau mu tidak memeluk Islam, mu akan menanggung dosa-dosa orang yang berada di bawahmu. Baik, jadi dalam surat tersebut ada perkataan amma ba'd. Dan bukan surat itu saja, bukan surat-surat yang lain sekalipun Rasul letak perkataan amma ba'd. Jadi apabila kita faham perkataan amma ba'd wa ba'd adalah sunnah Rasulullah, maka ketika kita baca khutbah ke, kita buat kitab ke, kalau kita letak perkataan amma ba'd dengan qasad untuk mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada dapat pahala. Baik. Katanya adapun kemudian daripada itu, maka ketahui oleh kamu, hei segala orang muslimin. Mu kena tahu wahai orang-orang Islam. Jadi Syekh Daud ni dia khitabkan ataupun dihadapkan perkataan dia ni kepada semua orang Islam. Ketahui oleh kamu wahai segala orang muslimin, telah memberi faham akan kami dan akan kamu Allah Subhanahu wa taala. Dia yang dia buat mari bahasa Arab, lepas tu dia terjemah. Yang mana terjemahan dia mengikut kaedah bahasa Arab juga. Sebenarnya orang yang tak biasa belajar bahasa Arab payah sikit nak faham, tapi orang yang biasa belajar bahasa Arab dia akan fahamlah maksud ni. Dia gini, dia dalam kaedah dalam kalau kita belajar dalam ilmu tata bahasa Arab, dia ada perkataan yang pada lafaz dia adalah nak cerita, tetapi pada makna dia adalah nak doa. Begitu ada dalam penggunaan bahasa Arab. Ni sama juga, ni perkataan ni pada cerita, pada lafaznya cerita, tetapi pada makna dia adalah doa. Baik, maksud perkataan ini dia, tengoklah maksud dia. Adapun kemudian daripada itu, maka ketahui oleh kamu, hei segala orang yang Islam. Mu kena tahu, wahai orang Islam, wahai muslimin, wahai muslimat, mu kena tahu. Telah memberi faham, ni maksud dia, semoga. Tu maksud telah memberi faham. Semoga memberi faham akan kami dan akan kamu oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberi kepada kami faham, memberi kepada kamu kefahaman. Itu maksud dia. Dan mengilhamkan kami dan kamu cerdik. Dan semoga Allah Ta'ala ilhamkan kepada kami dan kepada kamu
petunjuk, rushdana cerdik kita, wa a'adzana min syarri anfusina, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindung kami daripada kejahatan diri-diri kami. Jadi Syekh Daud Al-Fatani dia kata mung kena tahu belaka. Okey, sebelum dia nak khabar benda yang kita kena tahu, dia khabar semoga Allah Taala beri taufik kepada kami dan kepada kamu, dan semoga Allah Taala memberi ilham kepada kami akan rushdana, akan rasyad kami, akan petunjuk kami, dan semoga Allah Taala melindungi kami daripada kejahatan diri-diri kami. Baik, mu kena tahu benda, mu kena tahu anna as-salata imaduddin wa ajallu mabanil islamil khams ba'da syahadatain. Mu kena tahu anna as-salata, dia kalau orang belajar nahwu dia fahamlah, sebab dia membaca anna sebab dia maf'ul bih bagi i'lamu. Mu kena tahu bahawasanya sembahyang itu adalah imaduddin, tiang agama. Sembahyang sebenarnya adalah tiang agama. Kita sembahyang fardu 5 waktu adalah tiang agama. Kita agama Islam dia ada tiang dia. Tiang dia adalah sembahyang. Dalil bahawasanya sembahyang adalah tiang agama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunannya, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amril Islam wa amuduhu salah. Kepala perkara itu adalah Islam dan tiang kepada perkara itu adalah sembahyang. Sebab itulah ulama mengatakan sembahyang itu adalah tiang agama. Adapun hadis yang biasa kita duk dengar, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Sembahyang itu adalah tiang agama. Sesiapa yang mendirikan sembahyang, sesungguhnya dia mendirikan agama. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang, maka sesungguhnya dia meruntuhkan agama. Hadis tersebut bukan hadis sahih. Hadis tersebut adalah hadis dhaif. Hadis sahih adalah wa amuduhu salah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunannya. Baik. Jadi sembahyang adalah tiang agama. Jadi apabila sembahyang itu tiang agama, maka orang yang tidak sembahyang bermakna agama dia bermasalah. Sebab sembahyang tiang agama. Kalau orang tak sembahyang, agama dia bermasalah. Sebab itulah kita dapati di sana ada hadis yang memberi amaran yang cukup keras. Kalau kita faham daripada beberapa hadis ni, bermakna orang yang tidak sembahyang memang bahaya. Sebagai contoh hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Antara seorang lelaki dan syirik serta kekufuran adalah meninggalkan sembahyang. Tengok Rasul kata antara seorang lelaki, orang lelaki dengan syirik dan kufur, antara dia adalah meninggalkan sembahyang. Jadi maksudnya yang menjadi benteng di antara dia dengan syirik, dia dengan kufur adalah meninggalkan sembahyang. Kalau tinggal sembahyang, syirik. Kalau tinggal sembahyang, kufur. Kalau sembahyang, baru dak syirik. Kalau sembahyang, baru dak kufur. Allahu Rabbi, memang cukup bahaya. Begitu juga dalam hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah. Perjanjian di antara kami dan mereka itu adalah sembahyang. Itu perjanjian di antara kami dengan mereka itu, yang meluk Islam saat ini sembahyang. Faman taraka faqad kafar. Sesiapa yang meninggal sembahyang maka sesungguhnya dia kufur. Sembahyang jangan main. Dia menduduki kedudukan yang cukup tinggi. Sebab kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita dapati memang banyak sekali hadis yang menjelaskan orang yang tinggal sembahyang kufur. Orang tinggal sembahyang kufur. Maka sebab itulah ada sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya orang yang tinggal sembahyang kafir. Ini pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan pandangan ramai di kalangan ulama salaf. Ramai di kalangan ulama salaf berpandangan bahawasanya orang yang tinggal sembahyang adalah kafir. Sama ada dia tu engkar ke dak sembahyang, dia engkar ataupun tidak, tak kira. Asal kata tinggal sembahyang, kafir. Allah, tak tahu ramai mana kalau ambil pandangan tu di tempat kita kafir, tak tahu ramai mana. Tak tahu ramai mana. Dan ramai mana orang dak sembahyang. Di tempat kita kalau orang muda tu ramai dak sembahyang, orang muda. Orang tua pun ada lagi dak sembahyang. Orang tua di tempat kita sepatutnya dah tua, dah mari lah sembahyang. Tak mau sembahyang masjid, sekurang-kurang sembahyang rumah. Bukan nak suruh sembahyang rumah. Bukan kita tak beri mari masjid dak. Kata sekurang-kurang daripada mung dak sembahyang langsung, baik mung sembahyang rumah. Tak mau mari masjid kau. Ni ramai lagi yang dak sembahyang. Allahu Rabbi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ambo bukan fitnah, Ambo bukan fitnah, ambo jumpa sendiri.
Amu bukan fitnah. Oh, fitnah tu. Tak. Amu bukan fitnah. Kita kata Allah ada lagi orang dok sembahyang tua-tua. Kita ingat tak ada orang dok sembahyang. Rupa ada lagi. Masa tu kita duduk pondok, kita duduk di pusat pengajian, kita dak gaul lagi dengan masyarakat, kita dak tahu lagi keadaan masyarakat. Apabila kita terjun gaul dengan masyarakat, baru kita jumpa. Ramai lagi orang dak sembahyang. Hak yang ambil cerita dia Terengganu ni kita kata antara negeri di Malaysia hak yang kuat agama. Terengganu. Kalau negeri lain Soraya. Kalau Terengganu dah Soraya, kalau negeri lain dah Soraya, kalau Terengganu teruk dah negeri lain teruk lagi ya. Aba ada seorang dia ngaji dengan amba lah, dia peceng dah, tua dah dia. Dia asal orang Negeri Sembilan. Dia duduk di Kemamang, ni dia beli rumah di Kemamang sebab dia kerja Petronas. Apabila dia peceng, dia kata nak balik ke Kemamang pula. Nak balik ke Kemamang. Nak balik ke Negeri Sembilan. Baik. Dia tok bila di masjid di kawasan Kemasih. Dah cerita sesa. Tapi kalau cerita pun tak marah pun. Tak marah pun kalau cerita. Dia apabila dia balik lepas daripada peceng, dia pun balik Negeri Sembilan. Rumah dia ada di Keteh. Di Kemasih. Balik Negeri Sembilan. Allah, dia kata payah nak semayang pun payah, tak ada ahli jemaah, mungkin hidup pendalaman lah, hidup kawasan bandar, payah dia kata. Nak ngaji, nak pergi nadah kitab pun kena naik kereta sampai ke 30-40 km. Lah sekali mari duduk sini mula, dia kata ustaz. Dia kamu. Dia kata ustaz, mari duduk sini mula, ada dia nak balik Negeri Sembilan. Amba takut amba mati kata ada orang nak cara tu. Ada mungkin hidup pendalaman lah. Amba dak tanya hidup kawasan mana, mungkin hidup kawasan pendalaman. Jadi orang tak apa nak cara ke Masjid Surah Balai. Jadi kalau kawasan luar teruk lagi lah. Kalau kita kawasan Terengganu ada lagi orang dok semayang, orang tua lah. Kalau orang muda tu dah soyak lah, orang muda tu. Mungkin orang muda lebih tahulah daripada hamba. Sebab kita tahu tu kita masuk dalam masyarakat, ramai lagi dok semayang. Sebenarnya mayang ni tak boleh main-main ya. Mayang benda yang cukup bahaya sebenarnya semayang ni, sebab dia mempunyai kedudukan yang cukup tinggi dalam agama. Rukun yang kedua daripada rukun Islam. Dia adalah tiang kepada agama. Sehingga kan ramai di kalangan ulama yang mengatakan bahawasanya tinggal semayang walaupun atas dasar malah, walaupun bukan menafikan kewajipan sembahyang, terkeluar daripada agama Islam. Baik, Allah Rabbi, sebab tu benda yang cukup bahaya. Tapi pandangan majoriti ulama tidak mengatakan kafir kalau tinggal sembahyang selama mana dia tidak ingkar kewajipan sembahyang. Pandangan mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Hanafi, pandangan mazhab Maliki, yang mana mereka mengatakan tidak kafir lagi orang bila tinggal semayang. Tapi khilaf di sini, khilaf kafir ke dak. Masalah dosa tu dosa besar belaka dak. Tu dosa besar tu sepakat dak. Jangan kita faham apa ada ulama kata dak kafir tinggal semayang. Khilaf ni kafir ke dak. Dosa besar tu tetap dosa besar dak. Allah Rabbi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan mainlah bab semayang ni. Ya sebenarnya majoriti ulama mereka berpandangan bahawasanya orang yang tinggal sembahyang kerana malah ni, bukan kerana engkar kewajipan sembahyang, tidak kafir, bukan kerana dia melihat masyarakat dia ramai dak sembahyang jadi kita kata dak kafir, bukan gitu. Dia tengok kepada dalil, dia kaji dalil. Antaranya adalah hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasa'i daripada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhuma, yang mana Hudzaifah bin Al-Yaman dicerita kepada anak murid dia, antara anak murid dia nama Silah. Dia cerita tentang sampai kepada satu masa hilang Islam ni jadi luntur, sebagaimana lunturnya baju yang kita berwarna apabila tempoh masa yang lama. Masa tu hanya tinggal orang pandai sebut la ilaha illallah sahaja. Benda semayang, benda puasa tak tahu kalau benda dah ketika tu. Maka Silah anak murid kepada Hudzaifah bin Al-Yaman khabar kepada Hudzaifah bin Al-Yaman, dah apa benda, apa guna, apa manfaat dia ucap la ilaha illallah sedangkan dia dak semayang, dak puasa, dak tu, dak ni. Lepas tu Hudzaifah bin Al-Yaman memalingkan kepala dia. Maksudnya tak jawab. Lepas tu Silah khabar lagi. Dah guna benda dia semayang. Guna dia ucap la ilaha illallah sedangkan dia dak semayang, dak puasa. Hudzaifah bin Al-Yaman pusing lagi kepala. Cukup 3 kali, maka kata Hudzaifah bin Al-Yaman kepada Silah, ya Silah, tunjiha minan nar, ya Silah, tunjiha minan nar, ya Silah, tunjiha minan nar. Maksudnya wahai Silah, la ilaha illallah dapat menyelamatkan dia daripada neraka.
La ilaha illallah dapat menyelamatkan dia daripada neraka Allah. Maksud dia, walaupun dia tak sembahyang, tetap dia dapat maksudnya dia tetap tidak kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetap dapat selamat dia daripada kekal dalam neraka Allah. Kalau dia tu kafir, maka orang kafir dia tidak keluar dah daripada neraka, dia akan kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, kita pergi kepada sesi yang kedua, iaitu sesi soal jawab. InsyaAllah kita cuba dengar soalan-soalan yang akan diajukan oleh ahli Jumaah kita. Hari ni kita banyak soalan, kita jawab banyak. Kalau tak ada soalan, kita berhenti awal. Wallahu a'lam. Ada 3 soalan Ustaz. Yang pertama berkenaan dengan masalah tadi cicak ni. Nak di masjid kita atau di rumah kita, dia banyak bergabung. Jadi kadang-kadang adakah ada dengan kita ambil tisu satu gitu ya, atau macam ada kakek ni kita campur dengan nyampur dia. Ya. Yang kedua berkenaan dengan makam Islam yang Ustaz sebut tadi, kita macam mana kita nak hayati ataupun kita nak rasa berkenaan dengan rasa apa ni, nampak Allah ataupun kita rasa Allah melihat kita. Sebab kita nak bayang zat Allah ni memang kita tak mampu dan tak boleh lah. Jadi minta Ustaz beri pencerahan lah sikit. Maknanya biar kita rasa kita semayang tu, kita rasa penyejuk macam Ustaz sebut tadi. Sebab hari ni kadang-kadang kita lemah ni, semayang pun kadang-kadang dengan gantuknya, dengan tak kosongnya dan sebagainya. Dan yang ketiga berkenaan dengan selawat tadi Ustaz. Jadi isu juga lah, khususnya selawat dipanggil apa? Tafrijiyah dan selawat sifat. Jadi banyak di kalangan kita suka beramal dengan selawat-selawat ni. Maksud kita semualah mungkin insyaAllah. Tapi bila jadi isu, dia boleh membawa kita kepada susu yang boleh masuk akidah kita. Jadi adakah selawat-selawat ini menepati yang telah dianjur oleh Rasulullah, ataupun adakah ia diada-adakan oleh pihak-pihak tertentu? Sebab ada pendapat kata mungkin pokok syiah dan sebagainya. Jadi itu saja Ustaz. Okey, soalan yang pertama berkenaan dengan tahi cicak. Jadi semua kita tahu bahawasanya tahi binatang termasuklah tahi cicak, ia adalah najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan. Jadi kalau tahi cicak jatuh dalam rumah kita, baik, kalau kita buang tahi cicak, lepas tu kalau tahi cicak tu kering, kapek kita kering, maka waktu tidak menjadi masalah. Sebab kering sama kering, usah kata tahi cicak, anjing dan babi sekali pun tak ada masalah. Sebab kering sama kering. Cuma biasanya tahi cicak yang jatuh saat ni tu dia basahlah sikit. Jadi apabila basah, masa kita akak saat ni tu, kalau ada kesang pada tempat dia jatuh saat ni tu, maka tempat itu dikirakan najis. Cuma kalau terlalu sedikit, kalau terlalu sedikit, dalam kitab dia sebut terlalu sedikit yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, sedikit sangat kesang dia, maka dimaafkan. Baik, tapi kalau banyak, maka adakah wajib kita kena bersihkan tempat tersebut? Sebenarnya kena tengok. Kalau sekiranya kita nak semayang pada tempat itu, mesti kena bersih lah. Kalau kita tak mau semayang, waktu tidak menjadi masalah. Okey, jelas itu lah. Kalau nak semayang, kita kena bersih. Kalau kita tak mau bersih, kita kena lapik suatu benda untuk semayang pada tempat tersebut. Baik, kalau kita tidak bersih sekali pun, tempat itu dia bukanlah menyebabkan dosa dah. Dia sebenarnya hak yang wajib kita kena bersih adalah yang pertamanya melibatkan sembahyang. Yang pertamanya pakaian untuk kita sembahyang, yang keduanya badan, yang ketiganya adalah tempat kita sembahyang. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua, bagaimanakah cara untuk mencapai maqam ihsan? Okey, bagaimanakah cara untuk mencapai maqam ihsan? Jawapan secara ringkas, untuk mencapai maqam ihsan perlu kita kena mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah pada jalan kami, fina, pada jalan kami, untuk mencari keredaan Allah, untuk mencapai maqam ihsan, untuk dekat dengan Allah,
lanahdiyannahum subulana. Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada mereka itu petunjuk untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dia kena mujahadah. Dia perkataan mujahadah ni dia bukanlah benda yang mudah. Mujahadah ni dia tengok kalau kita belajar dalam ilmu tata bahasa Arab, mujahadah atau wazan mufa'alah. Dia mufa'alah ni dia panggil Allah Rabbi. Bina dia, Allah hamba lupa dah bina dia. Biarlah, dah ingat, dah bagi. Jadi maksudnya mujahadah ni dia kena melawani hawa nafsu kita. Okey, dia mesti kita kena bermujahadah. Dah kita nak mujahadah benda, kita nak mujahadah. Okey. Kita kena mujahadah, yang pertama kena meninggal perkara hak yang dilarang. Yang keduanya mujahadah buat benda hak yang diwajibkan. Tinggal perkara hak yang makruh. Makruh benda hak yang dilarang, benda hak yang haram, benda hak yang makruh, buat benda hak yang diwajibkan, perbanyak benda hak yang sunat. Okey, 4 perkara ni. Yang pertamanya kita tinggal benda yang haram, yang keduanya kita tinggal benda yang makruh kerana benda ni adalah benda yang dilarang, yang ketiganya buat benda yang diwajibkan, yang keempatnya adalah kita perbanyakkan benda hak yang sunat. Apabila kita buat benda ni, kita bermujahadah buat benda ni, maka sampai satu masa lanahdiyannahum subulana. Dalil hak yang hamba sebut 4 perkara ni adalah hadis hadiah kursi yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Sesiapa hak yang memusuhi wali aku, maka aku isytihar perang. Lalu tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi." Maksudnya, tidaklah hamba aku mendekatkan diri dia kepada aku dengan perkara yang paling aku suka, melainkan adalah dia melakukan benda yang diwajibkan kepada dia. Hak yang paling Allah Taala suka hamba saat itu mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hamba melakukan apa yang diwajibkan. Di apa yang diwajibkan di sana ada hak yang diperintah dan di sana ada hak yang dilarang. Okey, boleh faham kan? Jadi benda hak yang diwajibkan mesti kita kena buat dan benda hak yang diwajibkan mesti kita kena tinggal. Okey, hak tu berkait dengan benda yang wajib, benda yang haram. Benda yang wajib mesti kita kena buat, benda hak yang haram mesti kita kena tinggal. Lepas tu kata Allah Taala lagi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Sentiasalah hamba-Ku mendekatkan diri dia kepada aku, okey, dengan perkara-perkara sunat. Sentiasa, maksud benda sentiasa buat secara berterusan. Bin nawafil, dengan benda-benda sunat, perbanyakkan buat benda sunat secara berterusan. Okey, benda perbanyakkan buat benda sunat secara berterusan. Dalam masalah benda sunat ni termasuk benda makruh. Benda makruh sunat kita tinggalkan. Baik, jadi benda yang disunatkan, segala benda sunat ataupun banyak benda sunat kita buat secara berterusan, bukan buat celah-celu. Begitu juga benda makruh kita kena tinggalkan kesemuanya. Hatta wahibbah, sehingga sampai pada peringkat Allah Taala kasih kepada dia. Okey. Apabila sampai kepada dia saat itu kekasih Allah, maka ketika itu dia akan dapat mencapai maqam ihsan. Jadi kesimpulan, kita mesti kena bermujahadah untuk mendapat perkara tersebut dengan cara kita kena istiqamah dalam melakukan perkara yang diwajibkan. Lepas tu yang keduanya, meninggal perkara yang diharamkan, perbanyak melakukan benda hak yang sunat, menjauhi perkara hak yang makruh. Lepas tu juga jauhi perkara hak yang syubhat. Kalau buat perkara ni secara berterusan berserta dengan mujahadah, insya-Allah dia akan dapat mencapai maqam ihsan. Wallahu a'lam. Okey, jelas Yang kedua, yang ketiga dalam masalah selawat. Dalam masalah selawat, kalau kita tengok apa hak yang dituntut kepada kita berselawat dan mengucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kalau kita tengok kepada hadis pula, ternyata di sana ada beberapa hadis menceritakan tentang selawat-selawat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Antaranya adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Antaranya adalah selawat Ibrahimiyah. Okey, hak tu jelas. Cuma yang masalahnya sekarang lah ni, adakah boleh kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang selain daripada selawat yang dianjurkan? Okey, boleh faham? Maksudnya ni, boleh tak? Bukan gitu soalan. Soalan ni, adakah boleh kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang kita reka sendiri? Okey, boleh faham Boleh tak kita nak berselawat kepada Rasulullah dengan selawat yang kita reka sendiri? Baik. Kalau sekiranya, jawapan dia, kalau sekiranya selawat yang kita reka sendiri saat itu tidak menyalahi, tidak bercanggah, maka dibolehkan.
Dan kalau kita tengok di sana ada selawat yang diriwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Yang mana Abdullah bin Mas'ud dia ada selawat dia sendiri. Maka jadi bermakna kalau kita faham daripada selawat daripada Abdullah bin Mas'ud, bermakna tak ada masalah kita berselawat. Lepas tu kita tengok dalam ayat Quran Allah Taala kabur secara umum. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan hendaklah kamu mengucap salam. Lagu mana selawat? Sama ada hak yang warid daripada Rasul ataupun tidak, boleh. Okey, tapi dengan syarat jangan menyalahi akidah dan jangan menyalahi perkara-perkara hak yang dilarang di dalam agama. Okey, ketika kita kata boleh, kita nak berselawat dengan selawat hak yang bukan warid daripada Rasulullah. Tapi dengan syarat tidak ada benda hak yang menyalahi. Maka tiba-tiba selawat syifa. Lepas tu selawat tafrijiyah. Ada pihak mendakwa bahawa ada benda hak yang bermasalah daripada sudut akidah di situ. Okey, kita ketika orang kata lagu tu, okey, kita cuba tengok di mana hak yang tempat bermasalahnya. Okey, di mana tempat yang bermasalah. Okey, selawat syifa, selawat tafrijiyah, hamba tak pun nak ingat warna selawat tafrijiyah. Allahumma salli ala sadatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqad. Sebab hamba dah baca tak? Kalau hamba baca mungkin hamba boleh ingat sesa. Okey, nanti kita akan tengok sesa ya. Okey, kita tengok kepada selawat syifa dulu. Okey, selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub. Apa makna tibbil qulub? Penyembuh kepada hati. Rasulullah adalah penyembuh kepada hati. Okey, adakah perkataan Rasulullah penyembuh kepada hati salah? Okey, kita kena kata salah. Okey, kita nak kata salah, kita kena tengok dalam penggunaan tata bahasa Arab, dia ada istilah yang digunakan sebagai majaz, sebagai kinayah. Okey, untuk perbincangan tu panjang. Hamba nak cerita gini. Kita ada tak guna perkataan. Tengok, kita ada tak guna perkataan anak kita adalah penyembuh luka di hati ibu. Ada tak gitu? Ada. Apa maksud penyembuh? Adakah anak tu ubat? Ya, kita kata anak adalah ubat penawar kepada ibu bapa. Okey, kalau kita guna perkataan tersebut, kita kata tak ada masalah. Ke syirik kita kata gitu? Tak. Okey, kalau orang merasakan perkataan tibil qulub syirik, okey, dia tak payah baca. Manakala orang kata, aku kata tibil qulub, aku guna perkataan kiasan. Sebagaimana kita cakap dah, Allah, makmu sakit yo. Sakit balik kau, kalau mu balik sembuh makmu. Makmu rindu mu lama dah, makmu penyembuh kepadamu. Okey, kalau kita maksudkan begitu, maka tidak ada syirik. Maksudnya kita kena tengok kepada orang yang berkata. Kalau ketika dia kata saat ni tu, dia menggunakan cakap mudah kita, bahasa kiasan. Okey, dia guna bahasa kiasan, yang mana bahasa kiasan saat itu dia guna kat dalam bahasa kita, maka tidak menjadi masalah. Tapi bagi orang yang golongan yang kedua, dia kata, hamba tak boleh gini. Kalau kata gini, hamba rasa macam syirik. Okey, awak tak baca. Orang yang kata tak rasa syirik, okey, baca, silakan. Baik. Cuma hamba sendiri, hamba tak baca pun. Selawat syifa ke, selawat tafrijiyah ke, hamba tak baca pun. Malaikat kadang-kadang ada juga selawat syifa, kadang-kadang ada baca juga. Sebab kita ada dengar daripada beberapa orang tok guru kita baca, antaranya Tuan Guru Harunding sendiri ada baca. Lepas tu siapa lagi hak yang hamba ingat lah? Siapa lagi tok guru ada lagi? Tok guru hak selain daripada tu kan? Baca. Betul tak Tok Guru Harunding ada baca kan? Baik, jadi kita baca selawat syifa, tapi bukan kita baca semua. Ketika ada orang minta ustaz, dia sakit kepala, baca tak selawat syifa sikit, okey baca. Begitu juga Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ada video dia, Tok Guru dia ajar ketika sakit kepala, letak tangan di atas kepala, lepas tu baca selawat syifa. Dan dia kata hak yang dia sakit kepala, Dr. Wahbah Az-Zuhaili semua kenal kan? Kedok kenal. Seorang ulama besar daripada negara Syria, pengarang kitab Al-Fiqhul Islamu Adillatu dan pengarang kitab tafsir ni Ustaz, okey? Tafsir Al-Munir. Baik. Jadi dia juga beramal dengan selawat syifa. Jadi hamba tengok dia beramal dengan selawat syifa, jadi tak ada masalah lah. Siapa yang hamba cerita saat ni tu? Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama besar daripada negara Syria. Kalau orang yang belajar ilmu agama kenal dia. Dia alim dalam bidang tafsir, alim dalam bidang fiqh, dalam usul fiqh. Memang seorang ulama besar sungguh lah. Kitab dia kitab besar saja. Baik. Cuma hamba dah ngaji dengan dia banyak.
Medul dalam majlis ilmu dia, pergi juga kadang-kadang, jarang-jarang. Cuma kita tak ada ngaji banyak lah. Yang banyak kita ngaji dengan anak-anak murid dia, dengar dia tu kita pergi kot dalam majlis ilmu. Jadi kalau kita nak ngaji banyak ni, kita ngaji start pada awal kitab sampai kaki tu baru banyak. Kalau pergi sekali dua tu, dengar lagu tu tak banyak lah. Dia di antara hak yang beramal dengan selawat syifa. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulan bab selawat syifa macam Mekah tadi ya. Kalau orang rasa tak sedap, orang rasa takut syirik, okey tak payah buat. Tak payah baca. Kalau saya tak ada masalah, saya baca. Sebab saya perkataan hak yang orang kata syirik saat itu di sisi saya itu adalah kiasan sahaja. Okey, maka ketika itu tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Okey, tak ada, kita berhenti sini dulu lah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.